Selamat pagi dan selamat sejahtera. Baik ya, kelas minggu ini kita berjumpa sekali lagi untuk meneruskan pembelajaran bagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Bagi minggu ini kita akan lihat kepada bahagian pendidikan kesihatan bagi tajuk pengurusan mental dan juga emosi. Okey. Untuk hari ini kita akan lihat apa yang akan kita belajar. Okey, standard pembelajarannya kita akan lihat menerangkan ataupun kita akan lihat kepada maksud kepada kemurungan. Okey. Kemudian yang kedua, mengenal pasti apakah tanda-tanda kemurungan. Kita nak lihat, kita nak kenal pasti ya. Bagaimana untuk kita kenal pasti seseorang itu dapat mengetahui adakah dia sedang mengalami kemurungan. Okay, yang ketiga, menjelaskan beberapa contoh punca kepada berlakunya kemurungan. Kemudian yang keempat, kita nak lihat idea-idea bagaimana untuk mengurus kesihatan mental dan juga kesihatan dari segi emosi untuk mengelakkan daripada berlakunya kemurungan. Okey. Cuba kita lihat kepada gambar ini. Mungkin kita dapat tafsirkan seorang pelajar sedang menghadapi masalah, persoalan-persoalan yang berlaku dalam mindanya. Okey. Mungkin satu masalah telah melanda dirinya. Kenapa semua ini berlaku terhadap aku? Kemudian apa salahku? Sampai bila aku perlu tanggung semua beban ni? Dan dengan siapa perlu aku luahkan masalahku ini? Bagi seorang pelajar, okey, juga ada pelbagai masalah. Setiap orang ada masalahnya tersendiri. Bagaimana kita menguruskannya? Okey, baik. Kemurungan, kita nak lihat pengenalan kepada kemurungan. Kemurungan ini ataupun kita panggil sebagai major depressive disorder. Okey, itu dari segi saintifiknya. Ia merupakan salah satu penyakit mental yang kerap berlaku dalam kalangan masyarakat. Okey, itu sebenarnya banyak yang berlaku. Dia kerap berlaku kemurungan. Kemurungan juga memberi kesan yang negatif kepada seseorang, terutamanya termasuklah kepada murid sekolah. Dan kemurungan ini juga boleh mempengaruhi kepada emosi, sikap dan juga cara bagaimana seseorang itu berfikir. Okey. Perkara ini akan menjejaskan kehidupan seharian yang normal, terutamanya dari segi perasaan, tingkah laku dan pemikiran, dan akan menyebabkan seseorang individu itu berasa sedih dan hilang minat, terutamanya kepada aktiviti yang kebiasaannya dia amat sukai. Bagi skop seorang pelajar, seseorang pelajar itu akan terganggu tugas-tugas sebenarnya untuk belajar. Dia akan hilang minat untuk belajar dan akan menjejaskan pelajarannya. Okey? Baik. Kemurungan juga akan boleh dikatakan sebagai gangguan perasaan yang akan menyebabkan seseorang itu akan merasa sedih yang berpanjangan, kemudian dia akan berasa letih, kemudian ketiadaan tenaga, cepat marah, hilang minat kepada aktiviti harian yang dilakukan. Kemurungan ini juga dia boleh berlarutan, dia boleh berlaku secara berterusan sekurang-kurangnya dalam 2 minggu lah. Okey. Penyakit ini, penyakit kemurungan ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja, tak kira umur, jantina ataupun bangsa. Dia juga boleh, kemurungan ini boleh berlangsung ataupun boleh berlaku sehingga berbulan-bulan dan lebih teruk, sehingga bertahun-tahun lamanya. Okey, baik, kita teruskan. Okey, sedikit petikan akhbar daripada Sinar Harian.
Okey, depresi. Pembunuh senyap remaja Malaysia. Okey. Tanggal 14 Mei kita lihat kepada petikan ini. Kita dikejutkan dengan berita seorang remaja perempuan yang berusia 16 tahun membunuh diri dengan terjun dari bangunan. Okey. Tingkat 3 di Kuching, Sarawak. Remaja malang itu bertindak sedemikian selepas membuat undian secara langsung di laman Instagramnya, di media sosialnya, dengan menulis really important, help me choose. Okay, mati atau hidup. Kemudian undian itu memperolehi keputusan 69% menyokongnya supaya membunuh diri. Okay. Mengapa dia memutuskan untuk mengakhiri nyawanya? Riwayatnya, Ketua Polis Daerah Padawan, Superintendent Aidil Bol Hassan menjelaskan remaja itu tertekan selepas bapa tirinya berkahwin dengan wanita Vietnam di Singapura dan jarang pulang ke rumah. Kata kunci bagi tindakan tersebut adalah dia tertekan, dan ini adalah sebahagian daripada gejala depresi. Okey, baik. Di sini ada satu gambar perbualan dialog yang dijalankan dalam sebuah kelas. Kita lihat soalan yang pertama. Ditanyakan di sini gurunya, apakah yang kamu semua faham berdasarkan petikan akhbar tersebut? Kemudian ada rakan yang jawab di sini, nombor 2, petikan akhbar tersebut mengenai kesihatan mental. Kemudian guru tersebut menjawab, betul, hari ini saya akan menerangkan penyakit kemurungan. Dan guru itu bertanya, boleh terangkan, siapa boleh terangkan mengenai kemurungan? Okey, kemudian seorang pelajar ni bangun dan menjawab, menyatakan, saya ada terbaca di portal My Health Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, kemurungan ini adalah satu penyakit psikologi yang melibatkan masalah kesihatan mental, dan penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja, termasuklah golongan remaja. Kemurungan ialah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan dia berasa sedih yang berpanjangan, keletihan, ketiadaan tenaga, cepat marah, hilang minat dalam melakukan aktiviti, dan ia akan berlarutan dalam tempoh 2 minggu. Okey, kemudian seorang lagi rakannya menjawab, kemurungan juga menyebabkan perasaan seseorang menjadi semakin tertekan dan ia akan menjejaskan kehidupan harian individu tersebut, termasuklah pemikiran, perasaan, tingkah laku dan kesejahteraannya. Okey. Kemudian rakan yang tadi tu dia bertanyakan, adakah seseorang pesakit tahu bahawa dia menghidapi kemurungan? Okey, kemudian guru tersebut menjawab, okey, baik, sebenarnya kemurungan sehingga hari ini masih sukar diterima dan diakui oleh masyarakat, termasuklah remaja. Apa yang membimbangkan ialah remaja yang menghidapi kemurungan menderita dalam diam tanpa mengetahui bahawa dia sedang kemurungan. Okey. Oleh itu kita akan cuba kenal pasti apakah tandanya, puncanya, dan bagaimana untuk kita atasi masalah-masalah seperti ini. Okey, baik. Sedikit info, Pertubuhan Kesihatan Dunia Malaysia WHO melaporkan bahawa hampir semua jenis penyakit mental bermula seawal 14 tahun kerana kebanyakannya tidak dapat dikesan dan mendapat rawatan pada peringkat awal. Penyakit kemurungan dilaporkan menjadi penyebab ketiga tertinggi yang telah membawa kepada penyakit mental. Okey. Baik, kita nak lihat yang seterusnya yang berkaitan dengan tanda-tanda kemurungan. Okey, tanda-tanda kemurungan. Baik, yang pertama, kelihatan letih dan juga kurang bertenaga
semasa melakukan aktiviti harian. Okey. Okey, iaitu seseorang itu yang mengalami kemurungan, dia akan berasa letih, dia merasa tidak selesa, kurang tenaga, mungkin daripada fikirannya terganggu, okey, akibat daripada memikirkan tekanan perasaan yang telah menjejaskan waktu tidurnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, perasaan dan juga pemikiran yang negatif. Kemurungan telah menyebabkan seseorang sering merasa marah, sedih, tiada motivasi, kelesuan dan sentiasa berasa kekosongan, tiada support daripada sesiapa. Okey, dia akan berasa negatif. Kemudian yang ketiga, tabiat pemakanan yang tidak normal, iaitu pesakit kemurungan akan mengalami perubahan selera makan. Okey. Kemudian yang keempat, kurang tumpuan, tumpuan dia akan terganggu. Remaja akan hilang fokus, terutamanya dalam pembelajaran, sehinggalah akan memberi kesan kepada prestasi akademiknya. Kemudian yang kelima, hilang keinginan untuk bersosial. Dia akan bersendirian, menjauhkan diri. Kemurungan ni boleh menyebabkan seseorang itu akan menjauhkan diri ataupun mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan yang lain. Okey, baik. Selain ini ada juga beberapa tambahan kepada tanda-tanda kemurungan, iaitu kesedihan ataupun kekosongan perasaan yang berpanjangan. Okey, kemudian hilang minat ataupun keseronokan terhadap hobi ataupun aktiviti-aktiviti yang kebiasaan yang dilakukan, yang dia suka lakukan. Jika seseorang itu suka bermain bola sepak, dia akan tidak bermain lagi. Dia akan mengasingkan diri, bersendirian dan sebagainya. Kemudian cepat rasa letih, tidak bertenaga, mudah putus asa, mudah untuk rasa bersalah dalam diri. Dia akan merasakan dirinya tidak berguna lagi, gangguan pada waktu tidur, bangun awal ataupun terlalu berlebihan tidur. Selera makannya akan terjejas, berlaku penurunan berat badan, dan sehinggakan dalam mindanya mungkin dapat difikirkan lebih baik dia mati, rasa lebih baik mati, dan ada juga percubaan sehingga membunuh diri, seperti di dalam petikan akhbar tadi. Okey, dia akan rasa mudah marah, tidak tenteram, sukar untuk membuat sebarang keputusan, dan juga simptom-simptom dari segi fisiologi. Dia akan rasa sakit kepala, sakit badan, dan juga gangguan dari segi penghadaman. Sistem penghadamannya terganggu. Okey. Kemudian kurang juga kepada nafsu seksual bagi orang dewasa. Pergerakan menjadi terhad, kaku, gelisah, dan juga mudah cemas ataupun berasa fobia. Okey. Baik. Kemudian kita nak lihat juga kepada punca-punca berlakunya kemurungan. Okey. Seperti yang kita lihat di sini seseorang yang mengalami kemurungan mungkin tidak sedar bahawa mereka sedang mengalami kemurungan. Dan juga mereka ini sering dilabel sebagai seorang yang gagal dan tidak cemerlang, nakal dan cepat mengalah. Sebagai contohnya, mereka akan bersendirian, menangis ataupun mengalami kesedihan yang melampau, sehinggalah boleh mengancam kepada keselamatan diri dan juga mengancam keselamatan orang yang ada di sekitarnya. Okey, ada 8 punca kemurungan. Kita lihat di sini dulu. Yang pertama, rasa malu. Kesan daripada sejarah hidup yang pahit atau kurang sokongan daripada ahli keluarga. Yang kedua, kehilangan orang yang tersayang juga boleh menyebabkan kemurungan berlaku. Contohnya seperti kehilangan ibu bapa secara mengejut akibat daripada kemalangan.
Okey, kemudian yang ketiga, gagal dalam pelajaran ataupun lemah. Seseorang pelajar itu lemah dalam satu mata pelajaran, kemudian dia akan merasa rendah diri, rasa sedih dan menerima tekanan yang lebih kuat daripada ibu bapa. Okey. Kemudian yang keempat, hilang anggota tubuh badan, mungkin akibat daripada kemalangan yang berlaku ataupun penyakit. Seseorang yang hilang anggota badan akan lebih merasa rendah diri. Dia keyakinan dirinya akan terganggu, terjejas. Dia akan lebih suka menyendiri dan merasakan dirinya tidak berguna. Okey, kemudian yang kelima, masalah keluarga. Ahli keluarga yang selalu bergaduh ataupun ibu bapa yang berpisah akibat daripada perceraian. Kemudian yang keenam, penyakit kronik. Penyakit kronik iaitu penghidap penyakit kronik seperti kanser tahap 3 ataupun 4. Okey, yang mungkin akan merasakan dirinya akan mati dan merasa rendah diri, tidak dapat hidup lama dan sebagainya. Okey, ke nombor 7, trauma psikologi atau emosi, sering menerima ejekan akibat daripada kekurangan diri, serta dibuli sama ada dengan kata-kata ataupun sentuhan fizikal. Dan yang ke-8, mangsa penderaan. Pesakit pernah mengalami penderaan semasa kanak-kanak. Okey, baik, sedikit tambahan. Penyebab ataupun punca kepada kemurungan ini boleh berlaku, iaitu daripada perubahan kimia dalam otak yang berlaku, ketidakseimbangan kimia, iaitu neurotransmitter serotonin dan norepinephrine. Okey, itu adalah perubahan yang berlaku dalam otak, perubahan kimia. Kemudian dari segi baka keturunan juga boleh menyebabkan puncanya. Okey, iaitu seseorang yang mempunyai keluarga yang pernah menghidapi penyakit-penyakit seperti ini, penyakit kemurungan. Kemudian dari segi persekitarannya pula, mungkin berlaku peristiwa-peristiwa hidup yang sedih dan kekurangan sokongan daripada keluarga. Dan juga dari segi ubat-ubatan juga boleh kita dikatakan sebagai punca berlakunya kemurungan. Contohnya seperti setengah jenis ubat darah tinggi yang boleh mencetuskan episod kemurungan. Walau bagaimanapun ia akan beransur hilang apabila ubat tersebut diberhentikan. Kemudian penyakit-penyakit lain. Contoh seseorang penyakit lain seperti gangguan fungsi thyroid boleh menyebabkan berlaku kemurungan. Dan juga corak pemikiran, bagaimana seseorang itu berfikir. Terdapat corak tertentu dalam pemikiran yang boleh menyebabkan berlakunya kemurungan. Ini termasuklah bagaimana persepsi kita, bagaimana kita fikirkan diri kita ini kepada diri kita sendiri, dari segi kehidupan, persekitaran, masyarakat, dari segi dunia keseluruhannya. Kemudian stres. Okey, punca stres juga boleh menyebabkan kemurungan. Dia boleh berupaya mencetuskan episod kemurungan sekiranya tidak dikawal dengan baik. Dan juga peristiwa-peristiwa lain ataupun perkara-perkara lain yang boleh mencetuskan kemurungan, termasuklah kepada penyalahgunaan dadah, ketagihan arak, penyakit-penyakit yang serius, kemudian kehilangan anak, dan juga bagi ibu-ibu yang melahirkan anak. Itu adalah beberapa penyebab ataupun punca kemurungan, sebagai info tambahan. Baik, sedikit lagi info tambahan di bawah ni. Terdapat 7 jenis kemurungan. Yang pertama unipolar, bipolar, dysthymia, kemurungan berpanjangan, kemurungan psikotik iaitu mendengar secara halus, gangguan afektif secara bermusim, iaitu yang keenam kemurungan daripada peringkat umur remaja, dan yang ketujuh kemurungan selepas bersalin. Sumbernya daripada Dr. Yusni Yusof, iaitu pakar perunding psikiatri kanak-kanak dan remaja, Hospital Sultanah Bahiyah di Al-Ustaz. Kemudian kita nak lihat
Jika kita mengalami masalah kemurungan, bagaimana untuk kita uruskan kesihatan mental kita dan emosi supaya kita tidak terjerumus dalam penyakit kemurungan. Okey. Baik, terutamanya kita fokuskan kepada alam remaja, okey, kepada pelajar-pelajar ataupun yang akan memasuki usia belia, disifatkan sebagai peringkat usia yang cukup menarik. Kerana apa? Di sinilah mereka mengenali kehidupan dunia, segala tekanan-tekanan perasaan, kebimbangan, ketakutan yang berlebihan jika tidak dapat dikawal ataupun dikenal pasti pada peringkat awal boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Okey. Kajian yang dijalankan, kajian kesihatan dan morbidity kebangsaan 2015, okey, ini menunjukkan seramai 4.2 juta rakyat ataupun kira-kira 29.2% penduduk negara ini yang berusia 16 tahun ke atas mengalami pelbagai masalah mental. Ia dipetik daripada berita harian 11 Oktober 2018. Okey, berdasarkan kepada penyataan tadi, pengurusan mental dan emosi ia merupakan satu hal yang penting, satu perkara yang penting. Okey, kerana setiap orang daripada kita memiliki personality yang berbeza, yang berpunca daripada keturunan, persekitaran didikan, pergaulan, pengalaman dalam kehidupan dan sebagainya. Okey, kemudian kemurungan boleh diurus dari awal dengan mengamalkan beberapa langkah yang sesuai dan positif dalam kehidupan. Okey, kita nak lihat ada 5 langkah yang dapat kita lakukan cara untuk mengurus kesihatan mental dan emosi. Okey. Baik, bagi cara yang pertama iaitu berpegang kepada ajaran agama. Setiap daripada kita mempunyai agama masing-masing yang dianuti. Okey. Baik, mendekatkan diri. Okey, mendekatkan diri dengan amalan kerohanian dan keagamaan bagi meningkatkan lagi keyakinan diri dalam diri seseorang itu. Okey. Kemudian keseimbangan aktiviti kerohanian dan fizikal secara tekal, secara terus menerus. Ini akan dapat membendung ataupun mengurangkan risiko untuk kita mengalami penyakit kemurungan secara fisiologi ataupun secara spiritual, secara lahiriah. Okey, yang pertama berpegang kepada ajaran agama. Okey, kemudian yang kedua, tingkatkan keyakinan diri, iaitu melalui teknik berkomunikasi. Okey, teknik komunikasi yang berkesan. Okey, ini dapat membantu mengurangkan tekanan yang dialami oleh seseorang remaja. Terutamanya golongan ibu bapa seharusnya meningkatkan, membantu meningkatkan lagi keyakinan diri seseorang remaja. Okey, sebagai contohnya, ibu bapa haruslah menggantikan hukuman yang memalukan remaja kepada memberi pengukuhan yang lebih positif. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga, tidur secukupnya. Okey, mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Tidur ini penting. Jumlah tidur, jumlah rehat yang cukup adalah penting kepada kita untuk meneruskan kehidupan pada hari yang berikutnya. Okey, mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan tidur yang mencukupi boleh mengurangkan tekanan dan kemurungan. Okey, tidur yang cukup dapat mengelakkan diri daripada penyakit insomnia ataupun hypersomnia. Okey, baik, yang seterusnya, mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, memperolehi kesihatan fizikal yang baik melalui amalan diet, amalan pemakanan yang sihat. So golongan remaja ni jauhilah budaya untuk merokok supaya
dapat mengelakkan diri daripada penyakit-penyakit yang berbahaya pada kemudian hari. Manakala yang terakhir, yang kelima, bertenang dan sentiasa bersikap positif. Okey, seorang remaja digalakkan untuk meluahkan perasaan mereka kepada di sekolah, terutamanya di sekolah, guru-guru kaunseling, kemudian guru-guru yang boleh dipercayai. Kata di rumah, bolehlah luahkan kepada ibu bapa, adik-beradik, saudara yang boleh dipercayai, ataupun pemimpin-pemimpin masyarakat, rakan-rakan baik kamu. Okey, ini bersikap positif merupakan salah satu cara yang berkesan untuk mengatasi kemurungan juga. Okey. Baik, info tambahan, penyakit kemurungan boleh dirawat. Lebih 80% daripada pesakit dapat disembuhkan sepenuhnya dengan rawatan yang teratur dan juga rawatan yang intensif. Okey. Baik, bagi penyakit kemurungan ni, saya nak bagi maklumat tambahan sedikit. Siapa yang berisiko untuk ataupun untuk menghidapi penyakit seperti ini? Okey, yang pertama, seseorang yang pernah mengalami kemurungan pada masa-masa yang lepas. Okey, yang kedua, mempunyai ahli keluarga yang menghidap kemurungan sebelum ini. Okey, kemudian menghidap penyakit kronik seperti kanser, diabetes, hipertensi, sakit buah pinggang, stroke, sakit jantung ataupun sakit-sakit yang berpanjangan. Okey, kemudian hilang anggota tubuh, kematian orang yang disayangi, perceraian, masalah rumah tangga, masalah keluarga, penyalahgunaan dadah, pengambilan ubat-ubatan yang tertentu yang boleh menyebabkan hipertensi dan sebagainya, ataupun kemurungan. Menjadi mangsa kepada penderaan, tekanan-tekanan di tempat kerja ataupun sebagai pelajar, tekanan ketika belajar, keputusan peperiksaan dan sebagainya. Penderaan semasa kanak-kanak. Okey, perasaan sedih, terutamanya sedih yang dikatakan ibu-ibu yang baru lepas bersalin. Okay, dan juga krisis ekonomi, kewangan dan sebagainya. Okay, itu yang boleh menyebabkan berlakunya kemurungan. Okay, antara kesan-kesan sampingan lah yang boleh kita lihat jika kemurungan ini berlaku kepada diri seseorang. Okay, yang pertama, kita dapat lihat kesan sampingannya, mulut seseorang itu akan menjadi kering. Okay, jika mulut kita kering, okay, kita perlu mengatasinya dengan meminum air yang banyak, kunyah gula-gula getah yang kurang gula, dan bersihkan gigi setiap hari. Okay. Kemudian yang kedua, sembelit. Okay. Apabila berlaku sembelit, iaitu kesukaran untuk membuang air besar. Okay. Sebagai langkah mengatasinya, makan bijirin ataupun buah prune, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, kemudian yang ketiga, akan berlaku juga kesan kepada pundi kencing. Okey, kemudian berlaku masalah seksual, terutamanya pada orang yang dah berkahwin. Okey, penglihatan akan menjadi kabur, kemudian akan menjadi lebih pening. Okey. Baik. Langkah-langkah pencegahan yang lain sebagai maklumat tambahan kepada kita untuk kita kongsi bersama. Kita perlu yang pertama, kita perlu mengetahui penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Jika kita rasa tidak selesa, sakit dan sebagainya, pergi buat pemeriksaan dengan segera supaya kita tidak berasa bimbang. Kita mengetahui dan mendapat rawatan yang sepatutnya. Kemudian yang kedua, patuh mengikuti arahan kepada ubat-ubatan, patuh kepada ubat-ubatan dan rawatan susulan. Okey. Kemudian yang ketiga, bertenang dan sentiasa bersikap positif. Yang keempat, kita perlu merancang keuangan. Okey, merancang keuangan supaya kita tidak berlaku masalah dari segi keuangan. Okey, kemudian yang seterusnya, mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat.
iaitu menyertai apa-apa aktiviti yang sihat, aktiviti yang sihat yang boleh membuatkan kita berasa gembira. Contohnya seperti bersukan, bersenam, menonton wayang, menyertai aktiviti-aktiviti keagamaan dari segi sosial. Okey, kalau di sekolah kamu boleh libatkan diri dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum dengan lebih aktif. Okey. Kemudian pecahkan segala tugasan-tugasan yang kamu terima. Okey, tugasan yang besar, kemudian kamu dividekan kepada tugasan yang lebih kecil dan tahu membezakan keutamaan kerja-kerja yang telah diberikan. Kamu perlu rancang setiap tugasan yang diberikan, terutamanya tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru dan sebagainya. Okey, jika kamu rasakan kamu mengalami masalah kemurungan, apa yang perlu kamu buat jika kamu berasa seperti itu? Okey, yang pertama sekali, kalau di sekolah, cuba berbincang dengan kaunselor sekolah terlebih dahulu. Okey, kemudian bolehlah untuk berjumpa dengan doktor di hospital ataupun klinik-klinik kesihatan yang berdekatan. Okey, kemudian cuba buat sesuatu ataupun lihat sesuatu, buat sesuatu yang boleh membuatkan diri berasa gembira, berasa lebih ceria. Okey, kemudian rehatkan diri dari perkara-perkara rutin harian. Cuba rehat sebentar. Tinggalkan rutin-rutin harian kamu sebentar. Jika kamu rasakan kamu terlalu tertekan, stres dan sebagainya. Okey, kemudian elakkan membuat keputusan yang besar. Okey, keputusan tersebut keputusan yang berisiko. Cuba kurangkan. Okey. Kemudian dekatkan diri kepada Tuhan. Okey, mintalah, doalah kepada Tuhan supaya tidak berlaku masalah kepada diri kamu. Kemudian sedikit maklumat tentang salah faham mengenai kemurungan. Ramai orang kata ianya tidak boleh dirawat. Adakah masalah kemurungan ini tidak boleh dirawat? Sebenarnya tidak. Ia masih boleh dirawat. Kemudian salah faham yang kedua, ianya tidak perlu dirawat dan boleh hilang dengan sendirinya. Itu juga satu tanggapan yang salah. Sebenarnya masalah kemurungan ini perlu dirawat dengan cara yang betul dan ia tidak akan hilang dengan sendirinya. Dia memerlukan rawatan yang tepat untuk kita dapat menghindari masalah kemurungan. Okey, kemudian ia sesuatu yang memalukan. Okey, itu juga salah satu tanggapan yang salah. Okey, dia tidak memalukan. Setiap orang berbeza penerimaan kepada satu-satu jenis masalah dan sebagainya. Okey. Kemudian ia menunjukkan seseorang yang mempunyai karakter yang lemah. Itu juga salah. Okey, masalah ini berlaku kepada diri seseorang dan cara mengatasinya mungkin tidak tepat. Oleh itu dia memerlukan bantuan daripada pakar-pakar, doktor-doktor, guru kaunselor dan sebagainya. Okey, baik. So itu yang dapat kita belajar untuk hari ini. Jika ada apa-apa soalan, boleh naikkan ataupun boleh tanyakan di bahagian chat ataupun tinggalkan komen-komen di bahagian Google Classroom. Kita akan berbincang di situ. Okey.